Warga Malaysia, Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat Bicara DR, pastinya rancangan yang membicarakan berkenaan soal kesihatan untuk pengetahuan kita bersama. Ya penonton, hari ini 27 April 2022 bersamaan dengan 25 Ramadan 1443 Hijrah. Ini bermakna kurang daripada beberapa hari saja lagi kita akan menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Sudah pastinya semua cukup teruja untuk kita menyambut ketibaan bulan Syawal ataupun Hari Raya Aidilfitri dalam keadaan yang hampir normal setelah 2 tahun kita tidak dapat meraihkan bersama dengan ahli keluarga di kampung halaman dan juga orang-orang tersayang khususnya. Jadi pada hari ini di sebalik keterujaan kita menyambut ketibaan Syawal ini, pastinya kita diberikan dengan kabar gembira daripada Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin yang mengumumkan berkenaan pelonggaran beberapa SOP utama khususnya dalam fasa peralihan ke endemik ini. Antaranya, kalau boleh saya kongsikan kepada anda adalah berkenaan pemakaian pelitup muka adalah wajib hanya di dalam kawasan bangunan ataupun indoor dan juga di dalam pengangkutan awam termasuk e-hailing. Namun pemakaian pelitup muka di luar kawasan bangunan ataupun outdoor dan juga kawasan terbuka tidak diwajibkan, namun sangat digalakkan. Kerana kita sedia maklum, pelitup separuh muka ini adalah sangat penting untuk kita mengelakkan penularan jangkitan. Yalah, kita sedia maklum sekarang ini ramai yang sibuk dengan persiapan Hari Raya Aidilfitri kan. Kita bersesak, kita pergi di kawasan tempat awam yang penuh dengan orang ramai untuk kita membeli pelbagai persiapan khususnya di bazar Aidilfitri. Pastikan anda memakai pelitup separuh muka demi keselamatan ataupun kesihatan kita bersama. Pada malam ini kita akan berbicara berkenaan waspada raya dengan COVID-19. Apakah antara panduan kesihatan awam yang perlu kita laksanakan demi kepentingan kita bersama, khususnya dalam kita melindungi bukan sahaja diri kita, malah juga orang-orang tersayang khususnya di musim perayaan ini. Sebelum kita bersama dengan tetamu kita saksikan terlebih dahulu mukadimah bingkisan berkenaan tajuk kita pada malam ini. Waspada raya dengan COVID-19. Kita sudah maklum walaupun negara kita sudah pun berada dalam fasa peralihan ke endemik, namun virus COVID-19 ini masih ada dalam kalangan komuniti kita. Jadi kita semua perlu berwaspada setiap masa, sepanjang masa, khususnya bila kita berada di tempat awam untuk kita mengelakkan wujudnya kluster-kluster musim perayaan ataupun jangkitan antara kita dan juga individu-individu yang lain. Yalah, kita tak mahu sambutan Hari Raya Aidilfitri yang cukup bermakna pada tahun ini dikejutkan dengan berita-berita yang mendukacitakan. Yalah, tak dapat nak beraya pula tahun ni kan. Jadi pada malam ini untuk kita bicara berkenaan waspada raya dengan COVID-19, kita bersama dengan Dr. Hazina Yahaya yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Bencana, Wabak, Krisis dan Kecemasan Bahagian Kawalan Penyakit KKM. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Munawar dan Bicara DR kerana menjemput saya untuk bercakap tentang topik yang sangat menarik dan teruja untuk kebanyakan rakyat Malaysia, iaitu waspada raya dengan COVID-19. Betul tu Doktor. Di sebalik keterujaan kita untuk menyambut ketibaan Syawal ini, ialah 2 tahun kita tak dapat beraya Doktor, tak dapat nak balik kampung halaman bersama dengan ahli keluarga, sanak saudara dan juga kawan-kawan kita. Namun alhamdulillah pada tahun ini kita dapat menyambut bukan saja bulan Ramadan, malah juga Aidilfitri dalam keadaan yang hampir normal. Mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana pengalaman kita mendepani krisis ataupun wabak COVID-19 ini sepanjang 2 tahun ini dan bagaimana pelaksanaan SOP di antara raya sebelum ini Doktor dengan raya pada tahun ini Doktor. Ya, alhamdulillah kita telah memasuki fasa peralihan ke endemik pada 1 April 2022. Dan kebetulan kita akan merayakan Aidilfitri tak lama lagi, dalam masa 5 hari lagi. Untuk saya rasa untuk seluruh rakyat Malaysia, kita sedar 2 tahun yang lepas kita tidak dapat beraya secara normal seperti yang kita laksanakan sebelum COVID-19 menyerang ataupun menular di negara kita. So, masih ingat lagi 2 tahun lepas bila Perintah Kawalan Pergerakan kita tak boleh rentas negeri. Dan hanya boleh dibenarkan untuk tujuan kerja ataupun atas alasan kecemasan. Tapi tahun ini dalam fasa peralihan ke endemik, Kerajaan Malaysia telah memberikan beberapa kelonggaran di mana tahun ini kita dapat balik beraya ke kampung, tapi kita kena berwaspada. So antara SOP-SOP yang kita telah longgarkan itu termasuklah tidak memakai pelitup muka di
berada di luar bangunan. Tapi sebenarnya untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, kita sentiasa menggalakkan pemantauan bertutup muka, terutamanya kepada golongan berisiko tinggi. Warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas, kanak-kanak umur kurang daripada 5 tahun yang belum lagi mendapat vaksinasi, golongan yang mempunyai komorbiditi seperti darah tinggi, kencing manis, orang yang bergejala. So antara itu adalah salah satu perkara yang penting lah untuk kita menghadapi raya pada tahun ini. Betul. Tapi apa yang kita maklumkan, segala kelonggaran SOP yang diumumkan oleh pihak KKM itu berkuat kuasa bermula 1 Mei 2022. Jangan pula ada yang tidak memakai pelitup separuh muka esok di kawasan tempat awam khususnya kerana kita tidak mahu kita meningkatkan lagi penularan jangkitan COVID-19 ini kan. Seperti yang kita sedia maklum, 2 tahun kita tak dapat pulang ke kampung halaman untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri ini. Dan sekarang ini sudah pastinya minggu ini Doktor bermulanya ramai dalam kalangan keluarga Malaysia yang sudah pun merancang untuk pulang ke kampung halaman. Mungkin Doktor boleh memberikan penekanan dekat sini Doktor. Pentingnya untuk kita melaksanakan ujian kendiri COVID-19 terlebih dahulu Doktor sebelum kita berjumpa dengan orang yang tersayang yang menunggu kita di kampung halaman Doktor. Konsep yang kita gunakan adalah TRIS, iaitu Test, Report, Isolate, Inform and Warn. So yang test tu adalah melakukan ujian kendiri sebelum kita balik ke kampung. Terutamanya jika di kampung tu ada golongan berisiko tinggi seperti yang saya maklumkan tadi, warga emas yang berusia 60 tahun dan ke atas, ibu bapa kita yang telah tua. Dan sekiranya kita bergejala, kita hendaklah lakukan ujian tu segera, dan sekiranya positif, kita kena tangguhkan dulu perjalanan itu. Okey, dan sekiranya test positif, kita kena update dalam MySejahtera. Seterusnya memaklumkan kepada kontak-kontak rapat kita yang kita telah jumpa dalam masa 14 hari, mengatakan dia orang kontak rapat dan dia pun kena pantau diri mereka sendiri. Dan lakukan ujian kendiri RT-PCR antigen. Okey, itu sangat penting untuk kita war-warkan Doktor berkenaan apa pelaksanaan ataupun kita melaksanakan ujian kendiri COVID-19 Doktor sepanjang masa, khususnya untuk mereka yang bergejala Doktor bergejala dan terutamanya bila kita nak pergi ke tempat, kan banyak open house akan dijalankan nanti. So pastikan telah melaksanakan ujian RT-PCR antigen kendiri dulu sebelum pergi. Dan kalau positif, maklumkan kepada yang menjemput kita tu yang kita tidak dapat hadir. Isolasi diri selama yang ditetapkan. Walaupun kita terpaksa mengasingkan diri, kita masih lagi dapat menyambut Hari Raya secara maya Doktor. Betul. Sekarang mungkin dah moden Doktor Dan Raya ialah sebulan. Raya kan sebulan. Dan yang kita announce dan YBKJ telah announce tadi ujian dan lepas, test and release. Maksudnya sekiranya kita positif, pada hari keempat kita dah boleh ulangi semula ujian RT-PCR antigen, dan sekiranya negatif, kita boleh dilepaskan daripada isolasi. Itu antara perkara yang perlu kita ketahui Doktor. Tapi kalau dia masih bergejala pada hari keempat, dia boleh lagi teruskan isolasi itu selama seminggu lah. Dan pada hari ke-7 secara automatik dia akan dilepaskan daripada isolasi. Betul tu Doktor. Bercakap berkenaan aplikasi MySejahtera, kita sudah maklum pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan tadi ada maklumkan berkenaan pengimbasan QR code bagi MySejahtera tidak lagi diwajibkan. Namun digalakkan untuk kita semua masyarakat Malaysia untuk mengaktifkan MySJ Trace Doktor. Mungkin Doktor boleh terangkan kepentingan untuk kita mengaktifkan MySJ Trace Doktor, khususnya musim perayaan ini Doktor. MySJ Trace adalah yang kita perkenalkan, iaitu hotspot tracker, di mana kita dapat mengesan kawasan-kawasan yang mempunyai kes yang tinggi dan kemungkinan besar akan berlaku kluster ataupun penularan COVID-19. So sekiranya kita aktifkan hotspot tracker itu, dia membantu kami di pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kawasan mana yang sebenarnya ada kes yang tinggi. Okey, mungkin ada dalam kalangan keluarga Malaysia yang tidak mengetahui dekat mana kita nak tahu MySJ Trace tu dekat MySejahtera di bahagian daftar masuk ini anda boleh terus saja tekan MySJ Trace. Tekan saja untuk kita mengaktifkan MySJ Trace untuk memudahkan Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan pengesanan kontak. Selepas ini kita nak bicarakan lebih banyak lagi berkenaan waspada COVID-19 dalam musim perayaan ini. So pastinya kita bersama dengan tetamu kita akan memperincikan banyak lagi SOP dan juga amalan norma baharu yang penting untuk kita perkasakan sepanjang masa. Tapi terlebih dahulu kepada penonton, kita nak berehat seketika. Terus setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat.
Ya, penonton, kita masih lagi berbicara berkenaan waspada raya dengan COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, kita masih lagi berada dalam fasa peralihan ke endemik. Virus COVID-19 ini masih ada dalam komuniti kita dan risiko penularannya masih ada, doktor. Jadi mungkin doktor boleh terangkan kepada masyarakat betapa pentingnya peranan masyarakat untuk kita memastikan keselamatan kita semua, khususnya dalam musim perayaan ni, doktor. Peranan masyarakat ini kita sebutkan dalam fasa perayaan ke endemik kerana ia adalah merupakan fasa perayaan ke endemik sendiri adalah gabungan tanggungjawab kerajaan, solidariti komuniti dan juga tanggungjawab individu serta keluarga. So bila kita cakap pasal tanggungjawab masyarakat, contohnya dengan penggunaan hotspot tracker tadi, masyarakat di suatu tempat itu boleh tahu sama ada kawasan mereka berisiko tinggi atau tidak. So secara tidak langsung mereka boleh menjalankan langkah-langkah kawalan dan pencegahan. Dan sekiranya ada penduduk di suatu tempat itu positif atau tidak boleh keluar rumah, jadi jiran tetangga boleh pastikan yang bekalan makanan serta keperluan asas orang yang dijangkiti itu terpelihara. Itu adalah itu yang kita masukkan dalam solidarity community. Wow. Maksudnya kita jaga kita. Betul. Kita jaga kita masih lagi perlu diteruskan. Khususnya terma solidarity community itu perlu kita perkasakan betapa pentingnya peranan setiap daripada kita untuk memastikan keselamatan semua pihak terjamin khususnya dalam musim perayaan ini. Okey, doktor. So, pastinya bila kita bercakap dengan berkenaan musim perayaan Hari Raya Aidilfitri dan juga Kementerian Kesihatan juga telah mengumumkan bahawa rumah terbuka sudah pun dibenarkan untuk dilaksanakan khususnya dalam musim perayaan ini. Jadi bagaimana untuk kita war-warkan kepada masyarakat khususnya yang ingin membuat rumah terbuka, apa antara langkah-langkah yang perlu mereka ambil khususnya dalam kita mengambil kira norma baharu dan juga aspek keselamatan dari segi pengudaraan dan sebagainya, doktor? Bila kita sebut pasal rumah terbuka, sebenarnya tuan rumah tu sendiri boleh sebenarnya melaksanakan SOP sendiri. Maksudnya dia boleh pastikan hanya berapa orang je boleh datang dalam masa 1 jam yang pertama. So, tuan rumah tu yang boleh ada solidariti untuk pastikan yang tetamu mengikut SOP yang telah ditetapkan. Memakai pelitup muka di dalam rumah, mencuci tangan, tidak menyentuh permukaan yang terdedah dan sembang dengan bukan dalam jarak yang dekat lah. Okey, antara pengumuman yang cukup menarik perhatian pada hari ini, doktor, adalah salam dibenarkan, doktor, untuk kita bersalam-salaman di hari raya nanti. Tapi ada perkara yang perlu kita ingatkan, doktor. Bila kita bersalam, jangan sentuh muka, doktor. Tidak. Lepas tu kena sanitize tangan tu dengan segera. Dan pastikan tidak menyentuh permukaan yang lain lah. Dan janganlah you dah salam semua orang baru nak sanitize tangan. So setiap kali salam tu you kena sanitize tangan sendirilah. Itu norma baharu yang perlu kita teruskan, doktor, untuk kita menjalani hari raya dengan indah, dengan bahagianya, doktor. Dengan meriah dan selamat. Insya-Allah, dengan meriah dan selamat. Selamat keyword yang paling penting untuk kita war-warkan kepada masyarakat di luar sana. Jadi bagaimana, doktor, untuk kita jelaskan kepada masyarakat untuk kita meraihkan Hari Raya dengan lebih selamat ini, bagaimana untuk kita terus memperkasakan 3W yang sering kali diperjelaskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, doktor? Seperti yang kita bincangkan tadi, wash, maksudnya sentiasa cuci tangan, sanitize tangan kita sama ada menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Wear, memakai pelitup muka, terutamanya apabila berada dalam rumah. Kalau di luar rumah, kita kata boleh juga tidak memakai pelitup muka, tapi kalau kawasan sesak, kita galakkan individu itu memakai pelitup muka. Dan juga warn, maksudnya memberi amaran, maksudnya kita menegur tetamu yang datang ataupun jiran tetangga sekiranya mereka lalai dalam mengamalkan langkah-langkah pencegahan yang telah disarankan oleh kerajaan. Okey, itu tiga aspek yang sangat penting, doktor. Wash, wear and warn. Wash, wear and warn. Warn tu juga sangat penting, doktor, untuk kita saling mengingati sama kita, doktor. Kalau nampak ada seorang yang tidak mematuhi SOP ataupun mendatangkan risiko bahaya khususnya berkenaan COVID-19, kita sama-sama kita memberi ingatan dengan cara yang berhikmah kepada individu tersebut untuk kita mengelakkan risiko jangkitan, doktor. Okey, doktor, bila kita bercakap berkenaan keselamatan ini juga sangat penting untuk kita war-warkan berkenaan kepentingan
vaksinasi, Doktor. Betul. Dan kita sedia maklum 15 Mei 2022 merupakan tarikh akhir untuk PIC Kids, Doktor, untuk pengambilan PIC Kids. Jadi bagaimana untuk kita teruskan kepentingan ini dan kita war-warkan kepada masyarakat untuk memberi ataupun mendaftarkan anak-anak untuk mengambil PIC Kids sebelum menyambut perayaan ini, Doktor. So kita tahu kanak-kanak adalah golongan yang rentan, berumur antara 5 hingga 11 tahun yang kita telah mulakan dengan PKIDS daripada bulan Februari tahun ini. Dan sehingga kini hanya 20% saja di kalangan kanak-kanak yang telah menerima 2 dos vaksin. So kita harap ibu bapa akan segera membawa anak masing-masing untuk mendapatkan appointment ataupun segera walk in ke mana-mana fasiliti yang menyediakan sebelum 15 Mei 2022 sebab selepas ni dia kena bayar untuk dapatkan vaksinasi tersebut. Okey. Itu tarikh akhir 15 Mei 2022 ialah sebelum kita nak sambut hari raya dengan meriah, dengan selamat, betul, Doktor. betul. Perlu kita pastikan perlindungan diri kita terjaga khususnya bagi anak-anak kecil, khususnya yang golongan rentan, Doktor. Ya. Dan kita tahu kanak-kanak antara komplikasi COVID-19 dalam kanak-kanak adalah MIS-C iaitu Multi-System Inflammatory Syndrome in children. So penyakit ini biasanya berlaku di kalangan kanak-kanak 2 hingga 6 minggu selepas mereka dijangkiti oleh COVID-19. Walaupun risiko untuk mendapat jangkitan itu adalah 1 hingga 3,000, tapi bila kanak-kanak ini dijangkiti mendapat inflamasi ataupun keradangan pada bahagian organ yang penting seperti jantung, otak dan buah pinggang, mereka kebanyakan yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi dan boleh menyebabkan kematian. Boleh menyebabkan kematian. Okey, itu risiko yang perlu kita ketahui, khususnya risiko jangkitan COVID-19 kepada golongan berisiko termasuk golongan kanak-kanak. Terutamanya kanak-kanak. Sebab kita sudah maklum, Doktor, bila bercakap berkenaan kanak-kanak, ada lagi golongan anak-anak kecil kita yang berusia 5 tahun ke bawah, Doktor, yang belum divaksinasi, Doktor. Jadi kita tidak mahu mendedahkan risiko tersebut kepada mereka, Doktor. Betul. Okey, jadi bila kita bercakap berkenaan waspada COVID-19 khususnya musim perayaan ni, Doktor, sangat penting juga untuk kita war-warkan kepada masyarakat berkenaan peranan setiap daripada kita sebagai duta kecil kepada masyarakat, namun impak yang cukup besar, Doktor, khususnya peranan media sosial, Doktor, untuk kita war-war kepada masyarakat, kita beraya dengan keadaan yang lebih selamat namun masih lagi mematuhi SOP, Doktor. So kita harap penggunaan media sosial digunakan dengan sebaik-baiknya sebab banyak juga berita-berita tular yang palsu yang diviralkan. So kita kena menasihati melalui media sosial, tunjukkan amalan yang betul melalui media sosial. So kita harap janganlah nanti mereka upload perkara-perkara yang negatif berkaitan dengan COVID-19 semasa hari raya. Okay. Sebab untuk kami di Kementerian Kesihatan, kami akan sentiasa memantau kes-kes harian secara terperinci dan kita tengok takut kalau ada kluster-kluster baru di musim perayaan, terutamanya dalam masa sebulan inilah. Sebab raya adalah selama sebulan, so masih terlalu awal untuk kita katakan kita dah bebas daripada COVID-19. Okey. Hari Raya Aidilfitri ini merupakan satu penanda aras lah untuk Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita memantau bagaimana tahap risiko dan juga tahap kawalan dan juga pencegahan khususnya dalam kesihatan awam, Doktor. Jadi mungkin Doktor boleh rincikan lagi bagaimana kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan Malaysia khususnya dalam menepani musim perayaan pada kali ini, Doktor. Untuk tanggungjawab di Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, kita masih fokus pada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Walaupun kita telah mencapai lebih daripada 90% rakyat Malaysia yang dewasa telah mendapat vaksinasi, tapi kita masih fokus pada golongan yang berisiko tinggi seperti warga emas 60 tahun dan ke atas untuk mendapatkan booster. So kita harapkan anak-anak yang tahu parents mereka masih belum mendapat suntikan ketiga ataupun booster untuk membawa ibu bapa mereka mendapatkan vaksin itu segera. Okey. Begitu juga dengan kanak-kanak tadilah yang berumur 5 hingga 11 tahun. Sebab masih rendah lagi kadar vaksinasi di kalangan kanak. Hanya 20% kanak-kanak Malaysia yang telah mendapat vaksinasi secara lengkap. InsyaAllah, Doktor. Sempat lagi ni, Doktor. Ada beberapa hari saja lagi untuk kita mengambil kesempatan, peluang, ruang yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendaftarkan anak-anak anda bagi PIC Kids, khususnya untuk kita memberikan perlindungan kepada golongan rentan, anak-anak
anak kecil kita dan juga seluruh keluarga Malaysia, insya-Allah. Baik doktor, sepastinya kalau kita bercakap berkenaan raya ni doktor, pastinya terkenal dengan pelbagai juadah hari raya yang cukup istimewa doktor. Dan kita perlu ambil tahu juga makanan-makanan yang berkolesterol. Bagaimana pengawalannya, khususnya untuk kita mengetahui berkenaan resepi sihat yang kami sediakan untuk anda untuk mengawal kolesterol khususnya di musim perayaan. Jom sama-sama kita saksikan. Ya, kita masih lagi membicarakan berkenaan waspada raya dengan COVID-19. Ini sangat penting untuk kita war-warkan kepada anda di sebalik keterujaan kita menyambut ketibaan Hari Raya Aidilfitri ini. Sepastinya doktor, hari ini kita ingin memberikan sebanyak yang boleh penerangan yang lebih jelas kepada masyarakat di luar sana. Khususnya pada hari ini mungkin ada yang terkeliru doktor berkenaan tempoh isolasi bagi individu yang disahkan positif COVID-19. Kalau sebelum ini tempoh isolasi bergantung kepada status vaksinasi seseorang. Tapi kali ini bermula 1 Mei bagaimana doktor? Untuk yang golongan yang nak balik beraya tadi, apabila mereka uji RT antigen positif. So golongan ini kalau dulu tempoh isolasi adalah bergantung kepada status vaksinasi. Contohnya untuk golongan yang telah mendapat vaksinasi lengkap ataupun dah telah mendapat dos penggalak, mereka perlu diisolasi selama 7 hari. Manakala golongan yang tidak mendapat vaksinasi ataupun tidak lengkap vaksinasi, baru mendapat 1 dos contohnya, mereka perlu diisolasikan selama 10 hari. Tapi pada hari ini, YB Menteri Kesihatan telah umumkan tempoh isolasi adalah standard. Tidak kira status vaksinasi adalah selama 7 hari. Cuma pengumuman yang terbaru lagi adalah mengenai uji dan lepas. Saya ada sebutkan tadi, maksudnya kalau individu tersebut dia masih bergejala sampai 7 hari, dia boleh duduk di rumah diisolasikan selama 7 hari. Tapi sekiranya dia rasa dia tidak bergejala dan nak dilepaskan cepat, dia boleh melaksanakan RT antigen tu seawal hari keempat. Tapi mesti dengan pemantauan atau penyeliaan oleh pengamal perubatan yang berdaftar. Tak kira kerajaan ataupun swasta. Dan kita ada juga pemantauan oleh pengamal perubatan swasta secara maya, secara virtual. Tapi provided yang pengamal perubatan itu adalah pengamal perubatan yang berdaftar dengan MMC. Sekiranya negatif, dia boleh dilepaskan daripada tempoh isolasi tersebut. Tapi pengamal perubatan itu kena masukkan data pesakit ini ke dalam sistem e-COVID supaya dia boleh diintegrasikan dalam MySejahtera. Jadi pelepasan dia selama untuk hari keempat itu dapat dilaksanakan dengan segera dalam tempoh kurang daripada 1 jam. Walau bagaimanapun sekiranya dia masih bergejala, dia masih kena teruskanlah tempoh isolasi itu hingga 1 minggu. Okey, itu jangka masa yang perlu diketahui. Ya, betul. Dan sekiranya hari ke-7 dia masih bergejala, sebenarnya secara automatik dalam MySejahtera dia telah dilepaskan daripada tempoh isolasi. Okey. Harap masyarakat semua jelas dengan tempoh isolasi seperti mana yang disarankan, dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, doktor, kita sudah maklum sekarang ini imbas kod QR MySejahtera tidak lagi diwajibkan untuk masuki mana-mana premis, khususnya di tempat-tempat awam misalnya. Bagaimana untuk kita mengetahui seseorang tersebut tidak digalakkan untuk masuk ke mana-mana premis, khususnya bagi individu yang positif ni doktor? Sebab melalui imbas kod MySejahtera itu kita boleh tahu tahap risiko individu seseorang doktor. Jadi bagaimana doktor boleh terangkan peranan ataupun tanggungjawab premis untuk kita memastikan keselamatan dalam satu bangunan doktor? Okey, walaupun tadi YB Menteri Kesihatan telah umumkan yang imbas kod QR MySejahtera tidak perlu lagi dijalankan, namun begitu semua individu kena tahu jika dia positif dia tidak boleh memasuki premis. Dan tanggungjawab pemilik premis adalah memastikan yang golongan yang masuk ke dalam premis mereka itu bukanlah yang high risk ataupun yang berada dalam tempoh HSO. So, pemilik premis yang kena bertanggungjawab melantik pekerja untuk memeriksa MySejahtera mereka. Tengok profil sama ada dia risiko rendah atau tinggi.
Okey doktor, kita tidak mahu kesalahfahaman berlaku dalam kalangan masyarakat. Mungkin ada dalam kalangan masyarakat yang beranggap apabila Yang Berhormat Menteri Kesihatan mengumumkan kelonggaran SOP bermakna kita sudah pun berada di fasa endemik doktor. Tapi tidak, sebenarnya penonton, kita masih lagi berada dalam fasa peralihan ke endemik. Mungkin untuk kita memberikan peringatan, untuk kita meningkatkan tahap waspada dalam kalangan masyarakat, mungkin doktor boleh terangkan bagaimana risiko jangkitan COVID-19. Bagaimana sebenarnya COVID-19 ini boleh menular dalam komuniti, khususnya dalam musim perayaan kita berjumpa sama sendiri, kita berkumpul di satu tempat doktor. Bagaimana doktor risiko tersebut? Risiko penularan virus COVID-19 kita tahu melalui droplets dan juga melalui airliu, terutamanya berada dalam keadaan yang sesak, tempat yang orang ramai. Itu sebab kita sentiasa menekankan elakkan 3S, iaitu tempat yang sesak, tempat yang sempit dan sembang dengan jarak dekat. So, kalau masyarakat kita boleh teruskan amalkan 3S, bukan saja penyakit COVID-19, malah penyakit-penyakit berjangkit lain yang boleh menyebar melalui titisan airliu dapat dielakkan. Selain daripada itu, amalkan 3W lah yang kita telah sebutkan tadi, wash, wear and warn. Okey, itu tahap risiko yang perlu kita ketahui, bagaimana virus COVID-19 ini boleh merebak melalui udara doktor, dengan kadar yang cukup pantas juga menjangkiti individu-individu yang lain doktor. Jadi mungkin kita boleh terangkan juga dari aspek pengudaraan, sangat penting untuk persediaan bagi masyarakat di luar sana dalam situasi kita menyambut hari raya doktor. Apa antara langkah-langkah yang perlu mereka lakukan selain pengudaraannya baik, kita menyediakan sanitasi untuk pengunjung dan juga sanak saudara doktor? Berbalik pada pengudaraan, kita benarkan ataupun kita kata tidak memakai pelitup muka di luar bangunan adalah opsional ataupun pilihan, kerana kita merasakan peredaran udara di luar bangunan adalah baik dan risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 di luar bangunan adalah rendah. Tapi tidak berlaku untuk dalam bangunan. Untuk pengudaraan yang tidak baik, risiko untuk penularan COVID-19 itu adalah tinggi, terutama tempat yang sempit, sesak dan sebagainya. Dan kita galakkan bila orang ramai, pastikan pengudaraan baik dengan membuka tingkap, pintu untuk pastikan pengudaraan secara baik itu berlaku di dalam rumah. Kalau kawasan rumah kita luas, bolehlah kita buat rumah terbuka di kawasan yang lapang doktor. Sebaiknya rumah terbuka tu dibuat di luar rumah lah. Dan pastikan hadirin yang datang tu ataupun tetamu yang datang itu tidak bergejala, memakai pelitup muka dan amalkan 3W yang kita sebutkan tadi. Amalkan 3W dan juga 3S. Elakkan 3S. Elakkan 3L. Amalkan 3W. Amalkan 3W, elakkan 3S. Itu sangat penting untuk kita war-warkan seperti mana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita sedia maklum juga risiko COVID-19 itu masih ada dalam komuniti kita doktor. Walaupun sudah pun diterangkan berkenaan bersalam-salaman sudah pun dibenarkan. Mungkin ada baiknya untuk kita terangkan ada lagi golongan-golongan berisiko seperti warga emas, golongan komorbid doktor, yang perlu kita kejaga dalam situasi ini doktor. Betul. Kita sebutkan tadi bila bersalam terutama dengan orang tua, kena segera sanitize tangan sebab golongan yang berumur 60 tahun dan ke atas, mereka kebanyakannya mempunyai komorbid. Dan mempunyai daya tahan penyakit yang rendah. Sekiranya mereka dijangkiti COVID-19, risiko untuk mendapat rawatan di ICU itu adalah tinggi dan seterusnya boleh menyebabkan kematian. Okey, Yang Berhormat Menteri Kesihatan juga telah mengumumkan pada hari ini penjarakan fizikal tidak lagi diwajibkan sebelum ini, tapi masih lagi digalakkan khususnya bagi individu yang tidak mempunyai mempunyai risiko golongan berisiko tinggi, terutamanya kanak-kanak yang berumur kurang 5 tahun, warga emas, golongan yang mempunyai komorbid, ibu mengandung, dan golongan yang sedang yang ada kanser yang mendapat rawatan kemoterapi dan sebagainya. So golongan-golongan ini sebenarnya kita kena lindungilah, terutamanya masa musim perayaan ini. Betul. Dan saya percaya anak-anak tahu siapa yang ada dekat kampung tu. Betul. Jadi kena pastikan kalau nak balik adik-beradik ramai-ramai pun kena secara berperingkat.
Kalau mak dan ayah berada dalam keadaan yang tidak sihat dan sebagainya. Sebelum kita pulang ke kampung halaman sudah pasti ya doktor, ada dalam kalangan kita akan memandu dalam jarak jauh doktor, dan kita akan berhenti seketika di kawasan rehat dan rawat. Itu antara kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan berisiko doktor. Kawasan hotspot. Kawasan hotspot kerana terdapat ramai orang di situ doktor. Jadi bagaimana kita nak kurangkan risiko penularan bagi individu yang sudah pun merancang untuk pulang ke kampung halaman. Dalam perjalanan tu bagaimana doktor? Kita harapkan individu bila mereka balik ke kampung, dia tahu contoh dia nak singgah sembahyang. Pastikan dia bawa sejadah sendiri. Dan bila nak sembahyang, dia boleh sembahyang di tempat terbuka. Di RNR ada juga menyediakan tempat-tempat terbuka untuk menjalankan ibadah. Dan contoh kalau sembahyang raya nanti, lebih baik ambil wuduk di rumah, bawa sejadah sendiri. Dan pastikan bila masuk ke dalam masjid untuk sembahyang sunat hari raya itu tidak bersesak. Keluar pun dengan tenang. Dan amalkan pemakaian pelitup muka sepanjang masa lah, sepanjang dalam masjid. Okey, itulah yang kita sering kali war-warkan doktor. Walaupun pelitup separuh muka tidak lagi diwajibkan di kawasan terbuka, namun ia sangat-sangat digalakkan untuk memastikan keselamatan kita semua dan juga untuk kita mengelakkan penularan jangkitan COVID-19 khususnya dalam kalangan komuniti kita. Baik doktor, sekarang ini kita nak terus saja menjengah kapsul farmasi, khususnya kita nak berikan tips perjalanan jarak jauh dengan ubat-ubatan khususnya bagi individu komorbid. Jom kita sama. Ya, keluarga Malaysia, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat Bicara DR. Pastinya untuk kita mengetahui berkenaan waspada Hari Raya dengan COVID-19. Baik, doktor, kita nak membantu masyarakat untuk meraihkan Hari Raya dengan meriah dan selamat. Itu terma yang sangat penting untuk kita war-warkan kepada seluruh keluarga Malaysia, khususnya yang beragama Islam. Dan mungkin doktor boleh kongsikan panduan umum berkenaan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, doktor. Untuk pengumuman hari ini, kita ada sentuh juga mengenai panduan umum di masjid untuk sembahyang sunat hari raya, jamuan selepas sembahyang sunat serta takbir hari raya daripada rumah ke rumah. Kalau tahun lepas kita memang tak benarkan dia dilaksanakan, tapi tahun ini telah dibenarkan, tapi dengan syarat bila menjalankan aktiviti tersebut semua memakai pelitup muka dan orang yang bergejala serta positif tidak berada ataupun tidak menyertai program tersebut. So, masyarakat Malaysia, khususnya umat Islam, sepatutnya teruja dengan keadaan ini, tapi kita harap sentiasa memastikan penilaian kendiri itu dilaksanakan. Maksudnya jika bergejala ataupun positif COVID-19, janganlah mengikuti aktiviti-aktiviti seumpama ini. Okey, doktor, bercakap berkenaan bergejala, doktor, bagaimana untuk kita fahamkan kepada masyarakat di luar sana berkenaan istilah bergejala ini, doktor? Mungkin ada yang beranggapan bila dapat demam, sesama ataupun batuk, mereka beranggapan ia cuma sakit biasa, cuma makan paracetamol dah sembuh. Jadi bagaimana untuk kita war-warkan kepada masyarakat istilah bergejala ini? Dalam keadaan pandemik COVID-19, gejala demam, batuk, sesama adalah tanda-tanda COVID-19, terutamanya jika ia merupakan kontak rapat ataupun berada dalam kawasan berisiko tinggi penularan COVID-19. So, seharusnya individu tersebut melaksanakan ujian RTK kendiri. Dan sekiranya ujian itu positif, dia kena laporkan dalam MySejahtera supaya pihak pejabat kesihatan daerah yang terdekat dapat mendapatkan data tersebut serta kita melaporkan kes itu sebagai kes COVID-19 di Malaysia. Selain daripada itu, dia kena isi home assessment tool yang ada dalam MySejahtera hari-hari sehingga tamat tempoh isolasi lah. Kalau dia sampai 7 hari dia laksanakan atau diisi home assessment tool tersebut. Dan sekiranya dia bergejala ringan, kalau kategori 1 dengan 2A, dia boleh teruskan isolasi di rumah, tapi sekiranya gejala bertambah teruk dan jadi sesak nafas atau kategori bertukar kepada 2B dan ke atas, dia kena segera mendapatkan rawatan. Dan biasanya bila diupdate dalam MySejahtera, pihak pejabat kesihatan daerah akan hubungi mereka untuk segera datang ke CAC yang berdekatan. Dan seterusnya mendapatkan rawatan yang sepatutnya lah.
Okey. Di PKRC ataupun di hospital. Baik, itu khususnya untuk individu yang mempunyai gejala, doktor. Ya. Bila ada gejala saja, cepat-cepatlah melakukan ujian kendiri COVID-19. Betul. Selain daripada bergejala, untuk individu yang tak pergi mengikuti atau menyertai program perhimpunan orang ramai ataupun keramaian, perlu menjalankan ujian RTK kendiri tersebut. Namun doktor, ada juga yang mementingkan keselamatan dan juga kesihatan sendiri, dan ada yang terlalu risau bahawa dia akan menjadi pembawa virus kepada ahli keluarga tersayang. Ada juga yang bertanya, doktor, adakah perlu saya melakukan RTK COVID-19 ataupun ujian kendiri COVID-19 ini setiap hari, doktor, untuk mengelakkan saya sebagai pembawa virus COVID-19 ini, doktor? Itu kita tidak nafikan ada golongan yang sangat risau tentang keadaan kesihatan mereka, tapi seperti yang saya maklumkan tadi, Kementerian Kesihatan menggalakkan sekiranya individu itu bergejala serta mahu mengikuti perhimpunan ataupun menyertai tempat di mana aktiviti itu melibatkan ramai orang. Okey, doktor. Sekiranya tak bergejala, tak payahlah jalankan ujian tersebut. Okey, kita dalam misi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memastikan Hari Raya Aidilfitri yang kita sambut pada tahun ini insya-Allah diraikan dalam keadaan yang bukan saja meriah namun dalam keadaan yang selamat. Jadi doktor, mungkin lebih eloknya untuk kita ulang kembali apakah antara protokol-protokol ataupun norma-norma baharu yang perlu kita perkasakan sepanjang musim perayaan ini, doktor. Yang pertama, elakkan 3S. Saya sebutkan tadi, elakkan tempat yang sesak, sempit serta sembang dengan jarak dekat. Kedua, amalkan 3W. Wash, wear and warn. Ketiga, kita laksanakan TRIS tadi. Test, report, isolate, inform and seek for treatment. Maksudnya, test menjalankan ujian kendiri. Report laporkan dalam MySejahtera. Isolate mengasingkan diri sendiri. Inform, beritahu rakan-rakan yang merupakan kontak rapat kepada mereka. Seek, dapatkan rawatan dengan segera sekiranya gejala makin teruk. Okey. Kita juga ingin mengingatkan kepada masyarakat berkenaan pentingnya peranan masyarakat. Pentingnya untuk kita memperkasakan masyarakat ataupun istilahnya solidariti, community. Itu istilah yang sangat penting untuk kita war-warkan kepada anda khususnya dalam musim perayaan ini, doktor. Jadi bagaimana kita boleh war-warkan sekali lagi berkenaan peranan masyarakat sangat penting untuk kita menjayakan musim perayaan dengan selamat khususnya dalam fasa peralihan akademik ni, doktor. Sebenarnya bila fasa peralihan akademik ini kita telah memberikan tanggungjawab. Kalau dulu kita gunakan Akta 342 ataupun Akta Pencegahan dan Pengelolaan Penyakit Berjangkit 1988 untuk compound individu. Tapi sekarang kita telah mengurangkan aktiviti penguatkuasaan. Kita lebih kepada mendidik dan mengajar masyarakat kita untuk lebih bertanggungjawab menjaga komuniti masing-masing agar penularan COVID-19 dapat dicegah. Seterusnya mengelakkan kluster-kluster yang berlaku. Kita juga tidak mahu masyarakat kita stigma kepada kes-kes positif. Sebaliknya kita membantu memastikan keperluan asas atau makanan dapat disediakan, dapat disampaikan kepada golongan tersebut. Dan sekiranya mereka memerlukan kenderaan untuk pergi mendapatkan rawatan, komuniti tersebut kena pastikan itu boleh dilaksanakan. Okey, baik doktor. Dalam kesempatan yang ada ini doktor, mungkin ada ucapan raya yang ingin doktor sampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia, khususnya ahli keluarga doktor sendiri di Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan semoga Raya Aidilfitri pada tahun ini kita raikan dengan meriah dan selamat. Terutamanya kepada frontliners, tidak kira sama ada daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri maupun daripada jabatan-jabatan agensi-agensi lain yang sama-sama terlibat dalam mengekang penularan COVID-19 di Malaysia. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Itu istilah yang penting untuk kita amalkan sepanjang masa untuk memastikan kita benar-benar menang, doktor, melawan pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah kita akan meraihkan Hari Raya Aidilfitri dalam masa yang terdekat ini. Jadi bersama-samalah kita mematuhi SOP yang telah disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga panduan umum berkenaan musim perayaan Hari Raya Aidilfitri ini anda boleh dapati terus saja di laman sawang rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. InsyaAllah. Saya Munawar Azmi mewakili kru penerbitan Bicara Diari dan Rawat mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi untuk kita membicarakan topik-topik berkenaan dunia kesihatan. Sampai di sini saja kami bersama anda raikan Hari Raya Aidilfitri ini dengan orang yang tersayang.